Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, STEM 1. Jadi pagi ni cikgu beri awak satu tugasan. Dan tugasan ini sebenarnya adalah berkaitan dengan aplikasi mitosis. Jadi sebenarnya video ni cikgu sediakan untuk membantu awak, memberi gambaran pada awak macam mana awak nak selesaikan tugasan ni. Okey, jadi kita terus pergi pada soalan. Okey, tengok dekat soalan. Okey, pengetahuan tentang mitosis diaplikasikan dalam bidang pertanian dan juga perubatan. Jadi awak perlu kumpulkan maklumat berkaitan aplikasi mitosis dalam aktiviti berikut. Okay, yang pertama sekali dalam pengkulturan tisu. Yang kedua dalam pengkulturan daging. Dan yang ketiga adalah terapi sel stem. Jadi untuk membantu awak, cikgu dah kumpulkan maklumat untuk salah satu daripada 3 yang perlu awak selesaikan ni. Iaitu berkaitan aplikasi mitosis dalam pengkulturan tisu. Okay, jadi kita terus pergi pada tengok macam mana maklumat-maklumat yang telah cikgu kumpulkan berkaitan dengan pengkulturan tisu. Okey. Jadi kultur tisu dia merupakan satu teknik menghasilkan anak pokok yang lengkap bermula dengan sebahagian kecil tisu tumbuhan seperti bahagian daun atau batang. Jadi kultur tisu ni merupakan teknik memelihara tisu tumbuhan secara in vitro. Jadi cikgu rasa semua orang dah tahu apa yang dimaksudkan dengan in vitro. Jadi kalau ada yang masih lagi tak jelas, in vitro tu apa? So in vitro merujuk kepada proses yang dijalankan di luar badan organisma. Jadi dalam teknik kultur tisu, sel tumbuhan dia akan membahagi secara mitosis untuk membentuk sel-sel baru dan akhirnya membentuk tumbuhan yang baru. Dan di negara kita, Malaysia, projek kultur tisu ni sebenarnya dijalankan bertujuan untuk memperbanyakkan klon tumbuhan dalam masa yang singkat. Dan contoh tumbuhan yang diklonkan ialah kelapa sawit, getah, betik, pisang, nenas dan juga pokok orkid. Okay, baik. Jadi, kita tengok macam mana teknik pengkulturan tisu dijalankan. Okay, langkah yang pertama, tumbuhan dari baka yang terbaik dipilih untuk diklonkan. Of course, kita akan pilih baka yang terbaik untuk kita klonkan. Alright. Kemudian, cebisan tisu yang dikenali sebagai explant diambil daripada tumbuhan induk. Daripada baka terbaik yang kita pilih tadi. Jadi explant tadi disterilkan dan explant yang telah disterilkan akan dimasukkan ke dalam medium kultur yang mengandungi semua nutrien dan juga hormon pertumbuhan yang diperlukan. Jadi bila ada hormon pertumbuhan, ada nutrien, maka explant tadi akan membahagi secara mitosis dan membentuk kalus. Jadi kalus ni sebenarnya adalah sekumpulan tisu yang belum lagi menjalani proses pembezaan. Okay, sel dalam kalus akan membesar dan dia akan menjadi embrio dan seterusnya dia akan menjadi anak tumbuhan. Maksudnya dekat sini kalus tadi dia akan menjalani proses pembezaan lah. Okay. So anak tumbuhan kemudiannya dipindahkan ke atas tanah dan dia akan tumbuh sama seperti tanaman biasa yang kita tanam atas tanah. Jadi kalau kita tengok daripada rajah, ni gambar rajah macam mana teknik tissue culture ataupun kultur tisu dijalankan pada tumbuhan. So awak tengok dekat sini langkah dia. Okay, yang pertama sekali pilih baka yang terbaik tadi. Jadi kemudian baka yang terbaik ni kita akan keluarkan sedikit sel soma daripada induk yang telah kita pilih tadi. Jadi untuk lobak ni, bila kita nak jalankan proses kultur tisu, so lobak tadi akan dipotong secara melintang. Jadi kat sini, ni dalam gambar rajah ni ditunjukkan kawasan pengambilan sel. So dia ambil sel dekat sini, sel soma dekat sini. Kemudian sel tadi akan dimasukkan ke dalam piring Petri ataupun tabung uji yang mengandungi nutrien dan juga hormon pertumbuhan. Okey, jadi sel tadi yang kita dah ambil tadi, explant lah tadi. Explant tu dimasukkan ke dalam piring Petri.
Ni cikgu lupa nak betulkan dekat sini. Explant dimasukkan ke dalam piring Petri yang mengandungi nutrien dan hormon pertumbuhan. Jadi mitosis akan berlaku untuk membentuk tumpuk tisu yang dipanggil sebagai kalus. Jadi kalau kita tengok selepas explant tadi dimasukkan dalam medium pertumbuhan tu, selepas beberapa hari, so kalus tu akan terbentuk. Kalus tu dia warna putih-putih. Dia macam sekelompok tisu yang berwarna putih. Okay, kemudian kalus akan membeza untuk membentuk akar dan juga pucuk, dan anak tumbuhan baru dihasilkan. So nampak dekat sini dah ada akar, dah ada pucuk. Jadi bila dah ada akar, dah ada pucuk, maka anak tumbuhan baru akan dipindahkan ke medium tanah. So dia akan tumbuh sama je, dia akan hidup dan tumbuh sama je seperti mana pokok-pokok biasa, tanaman-tanaman biasa yang kita tanam dekat tanah, atas tanah. Jadi ni contoh. Jadi cikgu nak awak selesaikan lagi 2 tugasan dekat situ. Carilah maklumat yang sebaik mungkin untuk pengkulturan daging dan juga terapi stem. Okey, selamat menyelesaikan assignment. Okey, bye. Terima kasih.